Okay, so hi, Assalamualaikum. Saya Zarif Fahmi bin Syahidan. Saya merupakan Setiausaha 2 dalam Majlis Tertinggi Kembara sesi 19 dan 20. Okay, so pada hari ini saya akan terangkan tentang bidding. Okay, so in case kepada sesiapa yang tak tahu, bidding is one of the process untuk kita jalankan satu program. So start dengan pemilihan pengarah program, dan pengarah program tu kena sediakan satu kertas kerja, dan seterusnya kita akan pergi bidding. So bidding tu ialah penentu antara sama ada kita punya program tu lulus ataupun tidak. Okay. So apa yang kena ada ketika bidding? So ialah kita punya persediaan kita kena ada, kita kena sediakan satu slide ataupun infografik. So kalau nak senang, biasanya akan sediakan slide lah. So untuk pakaian bagi lelaki formal iaitu kemeja, selai dan juga tie. Untuk perempuan akan ada kena pakai baju kurung lah untuk bagi sopan kan. Okay, biasanya hanya 2 orang dalam kalangan AJK tertinggi lah akan buat pembintangan, ataupun nak seorang pun dah ada. Kadang-kadang ada kelab yang 4 orang untuk satu program. Dia tengoklah macam kita, contohnya Kembara buat 4 program. So boleh je 4 orang pergi untuk buat 4 program. So seorang satu program. Biasanya macam tu lah. Macam saya dulu, saya survivor, saya buat macam tu. Saya seorang akan bentangan satu program. Okay, tempoh masa pembentangan is 10 minit je. So kalau kita buat satu program ke 2 program ke, 10 minit je akan diberi masa. So kalau kita ada 4 program, kalau boleh slide tu kena padat lah, kira semua di dalam tu. Untuk persediaan lah, kalau ada panel tu nanti dia nak tanya soalan ke apa kan. So masa kita nak pergi bidding, kita just bawa laptop dan slide dan bawa diri je lah. Kita sediakan preparation tu je. Nanti HDMI, LCD ke apa tu semua pihak ICP akan sediakan. Okay, so berbalik pada bidding tadi, apa yang kena ada dalam slide tu. Okay, so first kita kena ada apa is kita punya program, apa yang kita buat lah. Kita tajuk program tu apa. Okay, then kita kena ada tarikh dia bila, dekat mana. Okay, then kita ada mengapa is kenapa kita nak buat program tu. Okay, dan kita ada bagaimana dia punya perjalanan kita pergi dan balik, in case kalau macam trip yang tidur kan. So macam mana kita pergi, macam mana kita balik. Okay, dan kita ada anggaran peruntukan is belanjawan yang dianggarkan sepanjang program. So kita ada dari segi makanan, kita kena ada kuantiti dia berapa, untuk berapa hari. Kita kena ada berapa harga dan berapa harga per unit, dan jumlah. Kita ada kena sumber. So, contohnya kalau pihak HCP dia ada sediakan sumbangan atau peruntukan, so kita kena tulis kat situ. Dan peruntukan HCP, sumbangan HCP ke, komitmen pelajar ke. Komitmen pelajar tu is kira termasuk dalam yuran program. Dan kita kena ada pegawai pengiring ataupun permit tapak sewa, baju program dan bas. Ini in case kalau macam program trip 2 bus, iaitu KM ataupun survival, dia akan ada bas lah biasanya. Okay, semua itu termasuk dalam anggaran peruntukan. Okay, dan kita ada sasaran padanan teras aktiviti DNA, kecemerlangan, KTHM dan nilai manusia PKPM. Okay, ini nanti saya akan tunjuk seterusnya, sebab ni dia macam susah sikit lah. Okay, dan kita ada impak ni dia terbahagi kepada 3. Impak kepada individu, impak kepada kelab dan juga impak kepada universiti. So apa yang kita kena tulis lah dekat dalam slide tu, apa kesan dia kalau kita buat program ni, apa jadi kepada kita, apa jadi kepada kelab kita, apa jadi kepada universiti. Okay. So ni adalah contoh slide yang saya buat masa bidding untuk 2 siang lepas, iaitu Survival for Life 2.0. Okay, so first ini adalah dia punya muka depan. Kita ada tajuk dia, nama program dia.
kita kena ada dia punya tarikh bila dan tempat di mana. Okay, dan ini ada isi kandungan ni. Macam saya cakap tadi, kita kena ada bagaimana, mengapa, anggaran peruntukan, sasaran padanan terhadap aktiviti dan juga impak dia. Okay, ni contoh untuk mengapa dia. Untuk program saya, itu untuk merekrut ahli baru lah. Dia sama macam KM. So, kira siapa yang buat untuk kemara muda, dia macam ni lah, dia punya mengapa dia. Depends lah kalau macam program AGM, dia untuk dia punya tujuan dia lain. So kita kena pandai manage lah apa dia punya tujuan dia. So bagaimana dia, saya cakap tadi tentatif dia. So macam mana kita pergi, daripada mana ke mana, dan second day kita nak buat apa, third day kita buat apa, kita balik macam mana. Okay, dan anggaran peruntukan. Okay, anggaran peruntukan macam saya dah bagi tahu tadi, is kita punya total belanjawan sepanjang kita lakukan program. So, kita kena tulis lah makanan kita kena sediakan berapa orang, berapa kuantiti dia, berapa harga untuk per unit, dan sama ada dia peruntukan HCP ataupun komitmen pelajar. Okay, so untuk yang bas, dia tidak semua program ada. Contohnya macam KM dan juga survival akan ada bas. Macam AGM tak ada sebab dia sehari saja. Dan baju program kebiasaannya adalah, kecuali trik-trik yang macam trik busuk ke apa, tu tak ada lah baju. Biasa baju program. Pegawai pengiring, kalau biasanya kalau program yang melibatkan bas, biasa kena ada pegawai pengiring lah, sebab nanti kita kena minta bas tu, kita kena ada nama siapa pegawai pengiring tu, kita bawa siapa. Biasanya kalau tak ada pegawai pengiring, kita akan lulus lah bas tu. Terusnya, ini yang saya cakap tadi, sasaran padanan terhadap aktiviti dia sorangan, detection menilai manusiawi KM. Untuk bidang terhadap aktiviti tu, saya survival saya pilih 5. Kita tengok kat bawah ni, dia tulis sukan dan rekreasi. Sukan dan rekreasi, so, kenalah dengan kita punya objektif, iaitu survival. So itu sukan dan rekreasi. Contoh untuk AGM, dia akan pilih nombor 9, iaitu kepimpinan dan latihan. Jadi kita kena tengok lah apa program yang kita lakukan. Kalau macam ni, contohnya macam media kreatif. So media kreatif ni kena boleh jadi top. Macam pawam boleh jadi top. Kerohanian dan etika tu macam kita pun tak sesuai dengan itu. So abaikan itu. So DNA kecurangan dengan nilai manusiawi ni, kita biarkan je dekat budaya ilmu dengan kegembiraan. Itu tak usah yang bidang terhadap aktiviti je. Okay, dan impak ni yang terakhir sekali lah, impak. So saya cakap tadi, apa yang kamu rasa program ni buat impak pada kamu, untuk kamu, untuk kelab, untuk industri. So kita kena tulis lah, macam untuk individu, untuk program saya survival, merasai pengalaman yang baru. Untuk kelab, melakukan kemahiran yang nak terasa, dan industri untuk mengharumkan nama baik industri. So biasanya untuk industri, dia punya reason dia sama lah, mengharumkan nama baik industri. Dia just individu dan kelab je dia macam berubah-ubah lah, depends on apa punya kita punya program. Okay.